Okay, so fungsi kuadratik, kita ada persamaan kuadratik, kita ada fungsi kuadratik. Kalau dulu waktu uh, abang-abang awak dulu, kakak-kakak awak dulu, dia ada dua bab. Bab persamaan kuadratik, bab fungsi kuadratik. Okay, dia asingkan bab ni. Tapi untuk KSSM, awak special, okay, dia bagi combo lah. Okay, combo dua-dua ni dalam satu harga. Itu harga untuk fungsi kuadratik je. Masukkan sekali. Okay, tapi dalam fungsi kuadratik ni, awak akan belajar yang pertama ialah untuk menyelesaikan. Number one is to solve. Okay, solve. Solve. Solve persamaan kuadratik. Sorry. Persamaan kuadratik ni apa? Persamaan kuadratik ni ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Ini bentuk am dia. Kalau fungsi kuadratik, dia Fx sama dengan anything yang kuadratik lah. Okay, dia tak sama dengan kosong. Ketaksamaan kuadratik sebetulnya ketaksamaan kuadratik dia masuk, dia jatuh bawah persamaan kuadratik. Okay, dia masuk bawah ni. Tapi last kali nanti. Okay, at the end of the chapter yang ni, persamaan kuadratik ni akan belajar tentang ketaksamaan kuadratik. Kalau persamaan, dia sama dengan kan? Ketaksamaan tu yang guna simbol ketaksamaan lah. Simbol-simbol ni. Okay, tapi kuadratik juga. Alright, so first, dalam persamaan kuadratik, awak akan belajar macam mana nak solve dia. Okay, nak solve. So, nak solve ni dia ada 3 cara. Yang awak cuma belajar adalah 2 saja. Yang pertama yang awak dah belajar waktu tingkatan 3, okay, tingkatan 2 dulu dah belajar, itu menggunakan pemfaktoran. Yang ni awak semua tahu cara nak guna kalkulator, betul? Nak guna EQN. Siapa yang ada masalah nak guna EQN? Ada yang ada masalah nak guna kalkulator, nak cari EQN? Kalau ada, bagi tahu. Nak tunjuk. Okay, tak ada semua pandai Right. So pemfaktoran yang pertama, yang kedua kita guna penyempurnaan kuasa 2. Okay, penyempurnaan kuasa 2. So penyempurnaan kuasa 2 ni saya tak tunjuk buat apa? Sebab apa? Sebab kita akan gunakan waktu fungsi kuadratik nanti. Okay, so saya tak tunjuk ini. Kita pergi kepada yang ketiga, iaitu rumus kuadratik. Rumus kuadratik. So first kali, bila nak guna pemfaktoran, bila nak guna penyempurnaan kuasa 2, bila nak guna rumus kuadratik. Okey, dengan rule of thumb dia adalah kalau awak dapat perpuluhan yang tak berulang dan panjang, tak berulang dan tak berhenti, okey, awak gunakan rumus kuadratik. Okay. Perpuluhan tak berulang dan tak berhenti. Contohnya nombor yang random-random lah, awak dapat 3.5136792123, contoh kan, panjang-panjang tu kan. Okay, awak guna rumus kuadratik. Kalau awak dapat nombor perpuluhan yang panjang tapi berulang, contohnya 0.33333333333, itu boleh tukar jadi pecahan kan, jadi 1/3. Bila boleh jadi pecahan, awak gunakan pemfaktoran. Okay, dapat nombor bulat ataupun pecahan. Kalau pecahan ataupun nombor bulat, gunakan EQN. Jadi penyempurnaan kuasa 2 ni nak guna bila? Untuk dua-dua tu pun boleh, tak ada masalah. Dia macam lebih kepada neutral lah. Nak guna untuk bawah ni boleh, nak guna untuk atas pun boleh.
Tapi selalunya kita gunakan penyempurnaan kuasa 2 ni untuk fungsi kuadratik ni. Okay, jarang sangatlah kita guna penyempurnaan kuasa 2 untuk nak selesaikan persamaan. Jarang sangat. Ini lebih kepada fungsi kuadratik. Okay, jelas yang tu? Solve? Okay, so rumus kuadratik, penyempurnaan kuasa 2 tu nantilah. Rumus kuadratik, rumus dia ialah X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4 ke C dibahagi dengan 2A. Okay. So rumus ni kalau dulu dia rumus nombor 1 dalam kertas soalan SPM. MX lah. Okay. Soalan rumus nombor 1 dalam kertas soalan SPM MX. Okay. Jadi contoh kalau seada persamaan dia 2 X darab X tolak 3 sama dengan 2 tolak X darab X tambah 1. Dia kata berikan jawapan dalam 4 angka bererti. Berikan jawapan anda betul kepada 4 angka bererti. Kalau dia kata 4 angka bererti, maksudnya yang inilah. Sebab dia ada perpuluhan panjang. Okay, jadi kita kena kembangkan dulu. Okay, kembangkan dulu. Ni darab ini, ni darab ini. Ni kembangkan macam biasalah. Belakang tu. Okay, darab ini, ni darab belakang. Darab sini, ni darab sini. Q1. Jadi 2X kuasa 2 tolak 6X. 2X tambah 2 tolak X kuasa 2 tolak X. Saya pindahkan semua ke sebelah kiri. Okay. Jadi 3X kuasa 2. 2X tolak X jadi X. Soalan mana ni? Saya main buat je soalan ni. Tak. Ada dia soalan itu. Pindah ke sini jadi tolak X. Ini bukan soalan SPM. Jadi tolak 7X. Tambah 2, pindah ke kiri jadi tolak 2 sama dengan kosong. Okay. Ini saya nak tunjuklah how do you solve using rumus kuadratik tu. Untuk siapa yang tak ingat lah. Saya rasa ramai yang dah biasa kan. Tapi untuk siapa yang tak ingat. Okay, kembangkan kemudian tukar kepada bentuk persamaan kuadratik ni, bentuk am. Okay, bentuk am. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama kosong. Ini sebelah kanan tu make sure sama kosong. So that apa? So that kita boleh identify apa A kita. Ini A. A kita 3. Ini B kita. Negatif 7. C kita negatif 2. Kesalahan yang student selalu buat adalah dia tak ambil pun negatif ni. Okay, dia kata oh B ni 7, C ni 2. Dia tak ambil yang negatif. So itu kesalahan yang paling obvious lah. Kita selalu dibuat. Okay, so next kita masukkan dalam rumus tu. So copy balik rumus. Okay, masukkan dalam rumus. X sama dengan negatif B. B kita negatif 7. So negatif 7. Tambah tolak punca kuasa. B kuasa 2. Again B lagi. Negatif 7 dikuasakan 2. Tolak 4 darab A. Darab dengan C. 2. Per 2 darab A. Right. Lepas masuk dalam ni, what you need to do is simplify sikit dalam kurungan tu. Okay, awak simplify sikit dalam kurungan.
Negatif 7 kuasa 2 jadi 49. Tolak-tolak dari tambah belakang tu. 4 darab 3 darab 2. Dapat 73. Okay, dapat 73. Positif 73. So, kalau malas nak kira guna manual, awak boleh tekan je EQN awak. Tekan degree 2. Lepas tu ganti je A, B, C ikut soalan yang untuk bentuk am tu. So A 3, B negatif 7, C negatif 2. So akan dapat dalam perpuluhan kan dia punya X tu kan. So awak just salin balik je. So tak payah tekan 7 tambah 73/6. Betul. Kita tu ambil je 2.59. Dia nak 4 angka berarti 2.59. 6 tu kena bunda jadi 1. Satu lagi X sama dengan negatif 0.257. 3 belakang tu 3 tak payah bunda. Okay. First ni okay, faham? Jelas? Ini basic je ni. Hi Hif. Boleh? Alright, so tu number 1. Okay, nak selesaikan menggunakan rumus kuadratik. Penyempurnaan kuasa 2 saya tak ajar sebab biasanya penyempurnaan kuasa 2 kita guna untuk fungsi kuadratik nanti ni. Okay. Itu nombor 1. Nombor 2, selepas selesaikan, awak juga belajar macam mana nak salin. Nanti saya bagi ni dalam PDF. So tak payah salin pun tak apa, awak tengok je. Salin sikit-sikit lah mana yang awak rasa penting. Nanti saya akan bagi dalam PDF ni. Okay. 1, 2. I'll give this thing in PDF. Nanti boleh salin kali kedua tu, awak boleh tengok sambil dengar kali kedua lah. Okay. Dan balik notan. Nombor 2 adalah kita akan belajar macam mana nak bentuk persamaan. Persamaan. Persamaan kuadratik. Itu yang teman tahu sopo ataupun kalau yang bahasa Melayu punya apa? HDP. HDP kan? Po darab. Okay. So tambah. Hasil tambah. HDP tu hasil tambah punca. HDP tu hasil darab punca. POR product of roots. SOR sum of roots. Jadi apa yang awak kena tahu ada dua benda kat sini. Yang pertama ialah rumus dia. Nak bentuk persamaan tu macam mana? Kita guna X kuasa 2 tolak HDP ataupun SOR tu. So tulis HDP lah. Tambah dengan HDP. Then equals to 0. Okay. Another thing yang awak kena tahu ialah SOR ataupun HDP ni, katakan teman-teman. Let alpha and beta be the punca, okay, punca of persamaan lah, okay. Persamaan, punca persamaan Sorba-Porcha. Persamaan AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama 0. Okay. Jadi
HTP ataupun SAW ni ialah alfa tambah beta. Okay, alfa tambah beta. Jadi dia sama dengan negatif B per A. So nilai ini. Nilai negatif B per A. Okay, negatif B per A. Yang ni biasa kita akan guna apa relationship yang ni. Bila nak membentuk satu persamaan yang baru. Okay. Yang ni kita akan guna banyak. Satu lagi, STP, HDP. HDP itu POR. Alpha darab beta. Okay. Dua punca ni kan. Punca alpha dengan beta ni tambah. Ni darab. Bila darab ni dapat sama dengan apa? Dia sama dengan C per A. Okay. C per A. Ini tak diberi dalam kertas soalan. It's not given in the question. Yang ni pun sama. Apa nama bendalah ni? Rumus ni. Rumus ni pun tak diberi juga. Jadi kena hafal lah. Okay. Soalan dia kita akan tengok nanti. Ni saja nak go through dulu. Nak ingatkan balik. Okay, nak bentuk persamaan. First kali kita cari HTP. Okay. Dan cari HDP. Kemudian masukkan dalam rumus ini. Dalam formula ni. Okay. That's what we'll do. Secara kasarnya lah. Okay, secara kasarnya. Number 3. Okay. Selain daripada awak belajar nak selesai, nak bentuk persamaan, kita juga akan belajar jenis-jenis punca. Ni yang tadi baru ulang waktu kelas form 4 tadi tu. Jenis-jenis punca persamaan kuadratik. Okay, persamaan kuadratik. So jenis punca ni kita dapat determine dia daripada ini. Daripada rumus kuadratik. Benda apa? Benda yang berada di dalam punca kuasa ni. Jadi beberapa nama lah. Bahasa Melayu je dipanggil sebagai pembeza layan. Bahasa Inggeris dipanggil determinant. Saya suka yang bahasa Inggeris lagi lah. D ni. Sebab dia macam determinant, penentu. So nilai di dalam punca kuasa ni adalah penentu jenis punca bagi sesuatu persamaan kuadratik. Ulang. Nilai dalam punca kuasa ni adalah penentu, determinant, okay, dia yang determine jenis-jenis punca bagi satu persamaan kuadratik. Okay. So nilai yang dalam ni. Biskut tu dapat S. Jadi ada apa dengan punca tu? Okay, saya tunjuk Allah, dah habis. Buat habis barulah. Okay, kalau discriminant. Discriminant nama lain dia. Is it? Discriminant? Google. Discriminant. Discriminant. Ya, betul. Discriminant. Ini jugalah. Okay. So kita tengok tiga contoh. Okay, tiga contoh. First kali
Kalau determinan kita B squared tolak 4AC ataupun diskriminan kita ni positif. Yang kedua, diskriminan kita dapat 0. Yang ketiga, diskriminan kita ataupun determinan kita kosong. Less than 0. Okay. So, these three situation. Ini saya tulis. Katakan X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa. Let's say nilai dia positif 4. Okay, positif 4. Banyak kali dah cikgu ulang. Tapi dia memang konsep yang penting lah. Okay, konsep yang penting. Kalau tak faham yang ni, awak susah nak faham kenapa jenis punca dia macam tu. Okay. So, kalau dia positif, ni kan positif kan? Okay, positif kan? Positif lah. Positif. Kalau dia positif, maksudnya dia akan jadi macam ni. Plus minus. Punca 4 ialah 2 kan? Meaning, X ni, dia akan jadi plus 2 over 2A over 2A or X equals to negative B minus 2 over 2A. Okay. So, or. Maksudnya ada berapa punca kat sini? 1, 2. Betul? Satu yang tambah 2, satu lagi yang tolak 2. Okay. So, ada 2 punca kat sini. Ada 2 punca nyata yang berbeza. Okay. 2 punca nyata yang berbeza. Sebab apa? Sebab determinan dia positif. Because determinan dia positif, so kita ada 2 nilai kat sini. Satu tambah 2, satu tolak 2. Okay. Now, what happen kalau determinan dia kosong? Diskriminan dia kosong. Diskriminan dia kosong. So, punca kosong, cuba tekan dalam kereta dapat apa? Punca kosong. Punca kosong ialah kosong kan? Awak tekan dalam kereta, punca kosong dapat kosong. So, negatif B tambah tolak kosong. Ada efek tak dekat negatif B tu? Tak ada efek kan? So, kita cuma left with one punca je. Nampak macam one punca lah. Tapi sebenarnya bukan one punca. Dia 2 punca nyata yang sama. Okay, dia 2 punca nyata yang sama. Okay. Right. So, kita pergi yang ketiga, yang last sekali. X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa negatif 4. Sebenarnya nilai negatif 4. So, can you tekan kalkulator, tengok apa nilai punca kuasa negatif 4? Dia jadi mass error kan, betul tak? Dia jadi mass error. Meaning, tak ada jawapan. Okay? Kita akan dapat mass error. Sebab apa? Sebab tiada punca nyata. Okay? Tiada punca nyata.
Okay, math error. So, tiada punca nyata. So, sekarang ni saya nak tunjuk. Kalau dalam graf, kan ni kan kuadratik kan. Kuadratik graf dia bentuk apa nama bentuk ni? Parabola. Thank you, Hif. Senyum. Betul lah senyum tu. Parabola. So, bentuk senyum. Kita relate dengan kita punya paksi kita. Dengan paksi kita. Okay. So, kalau graf kita ni senyum, graf kita senyum. Kalau dia dua punca nyata yang berbeza, maksudnya dia dekat sini, graf tu dekat sini. Graf tu dia ada dua punca yang berbeza. Punca kan dekat pasti X kan? Dekat pintasan X tu. Punca ialah pintasan X. Okay? Meaning, graf kita, dia pintas, bersilang. Okay? Dia bersilang dengan paksi X. Okay, graf kita akan bersilang dengan paksi X. So, itu yang berlaku ketika dua punca yang berbeza tu. Dua punca nyata yang berbeza. Jadi kalau B squared tolak 4AC kita kosong, kita diskriminan kita kosong, apa yang berlaku? Dia cuma menyentuh sahaja. Okay, dia cuma menyentuh paksi X. Okay, dia menyentuh paksi X. Sebab tu dia cuma ada satu sahaja nilai X tu. One sahaja, satu sahaja punca dia. Okay, tapi dia bukan satu punca lah sebab dia kuadratik kan. Bila kuadratik mesti ada dua punca. Okay, bila kuadratik mesti ada dua punca. So dia punca yang sama dekat the same place. Okay, so the last one. Ini. So, kalau yang tadi, yang first tu, dia bersilang dengan paksi X. So ada dua punca. Yang kedua, dia sentuh sahaja paksi X. That's why dia ada satu sahaja punca. Punca yang sama. Kalau tiada punca, maksudnya dia langsung tak sentuh ataupun tidak bersilang dengan paksi X. Okay, graf tidak bersilang dengan paksi X. Okay. So, bila dia tak bersilang dengan paksi X, so macam ni dia nak ada punca dia. Okay, faham? This three situation. Farah, okay. Alia, boleh? Camelia, Nurul, Fatin, Ayah, Tira, Aisyah, Salman, boleh? Alright. So ni jenis-jenis punca dia lah. So kalau dia kata persamaan kuadratik mempunyai dua punca berbeza yang nyata. Meaning, kita tahu B squared tolak 4AC dia adalah positif. Yang ini equals to 0. Yang ini negatif. Okay. So, kadang-kadang dia akan sebut graf sentiasa positif. Graf fungsi kuadratik tu sentiasa positif. So, apa maksud graf fungsi tu sentiasa positif? Maksud dia adalah ini. Graf tu ialah garisan tau, line. Graf tu garisan kita ni. So line ni sentiasa positif. Maksudnya dia sampai ke atas kan? Okay.
nilai dia sentiasa positif. Dia tak pernah duduk kat bawah ni. Dia tak pernah cross ke bawah ni. Dia tak pernah jejak kosong, dia tak pernah ada nilai negatif. Meaning graf dia bentuk macam ni, maksudnya B squared tolak 4AC dia lebih kecil daripada kosong. B squared tolak 4AC dia negatif. Kalau disebut graf fungsi kuadratik sentiasa positif. Maksudnya dia tak ada punca lah. Ataupun sentiasa negatif, maksudnya graf dia dekat bawah je. Okay? Dia tidak ada punca. Itu yang selalu dia guna jugalah. Okay? Alright, so last kali untuk persamaan kuadratik yang keempat, okay, ialah berkenaan dengan uh, ketaksamaan kuadratik. Okay, ketaksamaan kuadratik. Sorry lah, bab ni panjang, jadi saya kena explain jugalah sebab dia banyak sangat dia punya benda dia. Okay. So, benda ni involve every ketaksamaan yang ada lah. So, lebih daripada, kurang daripada, kurang daripada, lebih daripada, kurang ataupun sama dengan, ataupun saya panggil dia maksimum, lebih ataupun sama dengan, iaitu minimum. Ini maksimum, ini minimum. Lebih, ini kurang. Okay. So, bila awak ada kuadratik, okay, awak ada kuadratik, kemudian awak ada ketaksamaan, simbol ketaksamaan. Jadi dia akan jadi ketaksamaan kuadratik. So ketaksamaan kuadratik ni, kita nak solve dia ada beberapa step. Katakan katakan saya ada, sekejap, let me quickly find the katakan saya ada satu ketaksamaan ini. 2x kuasa 2 tolak 7x tolak 4 lebih kecil ataupun sama dengan kosong. Contoh kata cari julat nilai x. Cari julat nilai x. So ini kuadratik. X kuasa 2 kan? Tapi dia bukan simbol sama dengan, dia simbol ketaksamaan. So ini adalah ketaksamaan kuadratik. So bila awak dapat soalan ketaksamaan kuadratik je, awak follow step ini. Step yang pertama ialah kita akan cari dia punya punca. Okay? Step pertama cari punca. So kita let 2x kuasa 2 tolak 7x tolak 4 equals to 0. Okay? Dia bukan equals to 0. Dia kurang ataupun sama dengan 0. Tapi kita let dia sama dengan 0 sebab kita nak cari dia punya punca dia. Betul awak tekan EQN. Tekan EQN. A2, B negatif 7, C negatif 4. Kita akan dapat X dia 4. Yang kedua, X dia negatif 1/2. Okay, negatif 1/2. Kemudian macam biasa, pindahkan balik ke kiri jadi X tolak 4. Ini 2X tambah 1. Okay, so kita dah ada punca dia. Ini punca. Step yang kedua, selepas dah dapat punca, kita akan lakar. Okay, kita akan lakar. Jadi nak lakar ni, kita tengok dulu A kita apa. A kita 2 kan? A 2. Meaning positif. Orang positif dia suka senyum. Okay, dia suka senyum. Jadi graf kita akan jadi bentuk senyum. Okay, graf kita akan jadi bentuk senyum. Lepas tu kita tandakan kita punya punca. Punca kita negatif 1/2. Kira negatif 1/2 dengan 4. Okay. Now come step number 3. Which is kita akan lorek. So nak lorek ni awak tengok fx awak.
apa dia punya ketaksamaan dia. So, yang ni kita rujuk balik kepada soalan yang awal ni. Sebelum awak cari punca tu. Dia kata fx kurang ataupun sama dengan kosong. Kan? Kurang ataupun sama dengan kosong. Balik. Kurang ataupun sama kosong. Jadi, graf tu yang dekat bawah sebab kurang daripada kosong. Fx tu ialah garisan. Graf tu. So, dekat mana fx tu negatif. Okey? Dekat mana x tu negatif. Sorry, bukan x. Fx tu negatif. Lengkung tu negatif. Which is dekat belah bawah lah. Okay. Saya selalu buat macam ni. Dekat senang faham. Ini fx negatif. Ini fx positif. Jadi kalau fungsi kita yang atas, buat lorek yang atas lah. Okay, lorek yang atas. Kalau yang bawah, ni kan. Jadi kita lorek yang bawah. Dia mesti lorek dekat mula daripada paksi X tu. So dia kena mula pada paksi X lah di sini. Okay. Ini yang bateri 12%. Tak apa. Tahan. Ikan tiba-tiba. Bye. Sekejap. Thank you, Natasha. Okay. So, dekat belah bawah. Maksudnya, kita punya julat X kita. So, X kita berada kat mana? X kita berada di antara 4 dengan negatif 1/2. So, X kat sini. X di antara 4 dengan negatif 1/2. Kalau dia lorek ke atas, yang belah atas. Okay, yang belah atas maksudnya X tu belah sini. X tu belah sini. Kurang daripada negatif 1/2, lebih daripada 4. Okay, tapi sebab kita lorek yang bawah, jadi X tu in between 4 and negative half. Okay, so X is in between negative half and 4. Kemudian tengok kita punya simbol ketaksamaan ni, ada tak tanda sama dengan? Kalau ada tanda sama dengan, maka awak letaklah tanda sama dengan tu sikit. Okay, kalau tak letak, mungkin boleh salah. So, kena aware lah. Ada sama dengan ke tak. Okay, so cari punca, lakar, kemudian lorek. Lorek ikut fungsi awak. Fungsi soalan ni. Ada keyword. Yes, keyword dia ialah julat tu. Cari julat. Keyword dia mesti ada sebut julat. Cari julat. Cari julat. Tapi dia boleh jadi dua tau. Julat tu boleh jadi dua. Boleh jadi sama ada soalan yang ini. Soalan jenis persamaan punca. Jenis punca. Jenis punca ni boleh jadi juga. Cari julat. Sebab apa? Sebab ni kan julat ni. Ni julat kan. Lebih ataupun. Lebih sama juga. Kalau saya katakan dua pijatannya. Katakan kalau 2x kuasa 2 tolak 7x tolak 4 kurang daripada kosong. Jadi fx kurang daripada kosong. Kurang daripada kosong, kat bawah juga lah. So tukar yang ni je. Okay, faham? Okay, just tukar ada simbol je. Ikut simbol je. Alright. Okay. Satu lagi lupa pula. Okay, kalau dia kata dua punca nyata,
Kalau dia kata dua punca nyata saja, that means gabungan antara dua punca nyata dan dua punca nyata. Dua punca nyata berbeza dan dua punca nyata yang sama. Dia gabungan antara dua ni. Saya cuba letak ni. Cik lah sini. Dua punca nyata ialah gabungan dua-dua ni. Okay. Tambah ni dapat dua punca nyata. Sebab ni dua punca nyata, ini pun dua punca nyata juga. Okay. Bila tambah ni, dua-dua ni, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi B squared tolak 4AC lebih besar ataupun sama dengan kosong. Dia gabung lah dua-dua. Ini kan lebih besar kan? Lebih besar. Sama dengan besar ataupun sama dengan kosong. Ini kalau disebut dua punca nyata saja. Okay, so kena guna yang ni. Ada keyword lain ke untuk diskriminan macam sentiasa positif tu? Okay, keyword dia kalau dia kata julat, cari julat, meaning sama ada ini ataupun ini sebab dia ada simbol ketaksamaan. Kalau kata cari nilai-nilai anu, okay, yang ni. Nanti kita tengok soalan nanti kita akan lebih nampak lah dia punya bentuk dia. Boleh ke? Does that answer your question? Saman? Okay. Okay, so ni untuk bab, no, this is only half the chapter. Half sahaja. Banyak kan bendanya kan? Banyaklah sebenarnya. Okay. So we go to the questions. Kita senang nak tengok. Okay. So quadratic equation. Saya ambil tahun yang mudah dulu. Tahun se SPM. Okay. Sudah kata kat sini. Garis lurus y sama dengan 5x tambah 1 tidak bersilang dengan lengkung y sama dengan 2x kuasa 2 tambah x tambah p. Keyword dia apa kat sini? Keyword dia adalah tidak bersilang. Kalau kita tengok tadi, tidak bersilang tu membawa maksud apa? Tidak bersilang yang mana? The one on the right. Have no roots. Tiada punca. Meaning yang kita nak adalah this one. Okay. B squared tolak 4AC lebih kecil daripada kosong tu. Ini yang kita nak. Tidak bersilang, meaning ini. Okay. Tidak bersilang. Waktu tulis kat atas ni, B squared tolak 4AC less than 0. Okay. So, cara dia adalah, first kali kita kena anggap dia bersilang dulu. So, kita samakan dua-dua persamaan. Samaan ini, samakan dengan ini. Okay. Samakan. So, jadi, 2x kuasa 2 tambah x tambah p sama dengan 5x tolak 1. Okay. Kemudian kita pindahkan semua ke sebelah kiri, jadikan dia quadratic equation. 2x squared, x minus 5x is negative 4x. 4 pula p. Yang satu pindah kiri jadi tambah 1. So p plus 1 equals to 0. Okey, setakat ni boleh? Setakat ni okey Aisyah, masih okey? Ayah, Nakia, masih okey? Tira, okey? Kevin? Yayan? Mimi? Natasha, boleh? Anissa? Azlami?
Okay, ya. Alright, so next thing is kita akan guna benda ni. B squared tolak 4AC ni. B squared tolak 4AC less than 0. Sebab keyword dia apa? Tidak bersilang. Nampak ni? Cari julat. Cari julat. Tebal. Cari julat nilai B. So, julat meaning simbol kesamaan lah. Jadi, kenapa saya tinggalkan kosong ni? Sebab untuk mula-mula ni saya nak awak tulis dulu lah. A apa? A dia 2. B dia apa? B dia 4. C dia apa? C dia P tambah 1. Betul tak? Bija, betul Bija? Bagus. Nampak? Seorang cikgu tak semestinya selalu betul. Apa yang ni memang sesengaja salahkan lah. Tak bagi orang nampak Ini selalu student silap. Dia terlupa nak ambil negatif tu. Dia nampak kat X ni, oh ni 4. Tu terus ambil 4. Okay, so kena ambil negatif 4. Alright, nah. So kita gantikan dalam kita punya formula kita. A2 CP tambah 1 lebih kecil daripada 0. Okay. So negatif 4 kuasa 2 ialah 16. Negatif 4 darab 2 darab P. Jadi negatif 8P. Negatif 4 darab 2 darab 1. Jadi negatif 8. Lebih kecil daripada 0. Kemudian kita pindahkan 6 masuk 8, 8 kan? 8 pindah ke sebelah kanan. Negatif 8P lebih kecil daripada 0. 8 pindah sebelah kanan jadi negatif 8. Kemudian P lebih kecil daripada 8 bagi 8 jadi 1. Betul tak? Tak betul. Kenapa tak betul? Selamat. Afwan, kenapa tak betul? Nak girlfriend macam lah Amine. Amine pula. Anime. Tukar simbol, betul. Okay. So, bila nak tukar simbol? Bila kita bahagi dengan nombor negatif ataupun nilai yang negatif. Bila bahagi nilai yang negatif, tukar simbol ke tak samaan. Simbol lah kepada lebih, kurang, kurang kepada lebih. Okay, so yang ni kita kena tukar dia. Okay, so P lebih daripada 1. Ni julat selesai. Jelas? Alia? Chu, jelas? Camelia? Nurul? Tira, boleh? Okay. Aisyah, kenapa? Kenapa tu? Boleh? Okay. Tu macam berfikir. Okay. Nombor 2. Selesaikan persamaan kuadratik. Okay, ni kita nak solve persamaan kuadratik. Okay, betul kepada 3 tempat perpuluhan. Kalau nampak 3 tempat perpuluhan ni awak tahu, awak boleh guna 2 cara lah. Yang pertama guna cara penyempurnaan kuasa 2. Yang kedua awak boleh guna cara rumus kuadratik. Lebih mudah guna rumus kuadratik lah. Kita guna kalkulator kan. Kembangkan dulu. Ni darab ni, ni darab ni. Jadi X darab 2X jadi 2X kuasa 2. X darab negatif 5 jadi negatif 5X. Okay. Pindahkan 2X ke sebelah kiri. Jadi tolak 2X. Betul lah. Ini maksudnya. Okay. Negatif 5X tolak 2X. Hutang 5 pinjam lagi 2. Berapa hutang? Hutang awak ada jadi RM7. Okay. Jadi 1 pindah ke kiri jadi tambah 1 sama dengan 0.
So A awak 2, B awak -7, C awak ialah 1. Jadi kita gunakan rumus kuadratik. Kalau tak hafal, tulis balik. Ke apa, nanti cepat sikit lah bila awak nak jawab. Tak hafal pun tak apa eh. Ada dalam kertas soalan punya rumus. Tolak 4 darab 2 darab 1. Bahagi dengan 2 darab A kita 2. Pemudahkan sikit je, tambah tolak punca kuasa apa? Per 4. 7 kuasa 2 jadi 49. Ya, negatif 7 kuasa 2 bukan negatif 49 tau. Negatif 7 kuasa 2 bukan negatif 49 tau. Allah. Sabar eh. Saya sekali. Dah habis kan? Oh, lagi. Shut down. Tak. Dia tercat sikit. Okay. Jadi, negatif 7 kuasa 2 ini kesalahan yang biasa juga student buat. Kita tahu kenapa banyak macam tu eh. Perpuluhan dia. Mesti anak cikgu main ni. Okay. So, jadi negatif 7 kuasa 2 memang dapat negatif 49 sebab dalam kalkulator dia akan ambil 7 kuasa 2 dulu. Baru dia negatifkan. Okay. Jadi patutnya kita kena kurungkan ataupun tak payah kurungkan pun tak apa. Awak kena tahu bila kuasa 2 tu jawapan dia mesti 40. Kuasa 2 tu mesti jawapan dia positif. Ambil je 7 kuasa 2. Dia dapat 49. Okay. 49 tolak. Dia pergi kecil pula ni. Dah lah. 49 tolak 4 darab 2 dan 1. 4 darab 2. Jadi 41. Okay. Lepas tu tak payahlah kira tekan kalkulator banyak kali tu kan. Awak tekan ini je. EQN awak. A2. B negatif 7. C1. Ambil je jawapan daripada kalkulator awak. Which is X ialah 0.1492. X ialah yang kedua. Allah. 3.351. Oh, ni salah eh. Dia nak 3 tempat perpuluhan je. 1, 1, 2, 3. Natasha tanya, sir ni yang guna kalkulator yang EQN tu kan? Tapi kena tunjuk jalan kira guna formula tu. Betul? Betul? Awak cakap tu betul? That's exactly what I did here. Okay. So kita memang boleh guna kalkulator. Okay, dapat jawapan ni. But macam mana we arrive to this answer? Sama ada kita guna EQN ataupun kita guna rumus kuadratik. Jadi awak kena tunjuklah jalan kerja rumus kuadratik tu. Okay, but we still use the calculator kan? Memang dia pun dah tahu dah kita memang guna calculator. Okay, but we need to show the apa jalan kerja dalam bahasa Inggeris? Working road. Working road. Belajar kat Manchester tak payah cakap bahasa Inggeris. Apa? Working apa? Jalan kerja apa dalam bahasa Inggeris? Tapi yang belajar dalam bahasa Inggeris. Apa dia? Jalan kerja dalam bahasa Inggeris. Betul lah. Solutions. Nakia, your message is direct to me. Nakia apa dia? Nakia nak jawab soalan cikgu ke?
Daripada tadi ke? Nakia, Nakia. Okey. Suatu persamaan kuadratik. Nak screenshot tadi saya. Okay, screenshot lah. Belum habis satu page lagi. Tak apa, nanti saya akan bagi PDF ni dalam grup. Saya akan bagi PDF ni dalam grup. Risau. Sama. Tak apa, biasa tu kadang-kadang kita buat benda yang memalukan diri sendiri. Itu perkara yang biasa. Okay, so dia kata kat sini, nak link group. Tolong, hi. Link group. Kalau ada, sampai ada link group sekali, tolong bagi. Group yang private. Private. Ya, tunggu hi bagi. Ada? Sekejap. Form 4 Form 4. Yang ni apa? Yang ni form 4 apa? Yang hi bagi tu apa? Yang form 5 eh? Form 5 tu. Betul. Baik, masuk. Ish. Ni satu lagi grup kalau siapa nak join. Ni grup grup sendiri. Okay. So, suatu persamaan kuadratik mempunyai dua punca sama. Nampak dia guna dia punya hint dia apa? Nilai-nilai P yang mungkin. Dua punca yang sama. So, kita kena tahu. Tak tahu Nakia. Siapa tu? Nak girlfriend macam dalam anime tu. Kenapa? Dia ada dia ada kacau awak ke? Kalau ada orang kacau-kacau dalam grup tu bagi tahu. Kenapa? Kesian. Okey, so jadi B squared tolak 4AC. Apa dia? Lebih ke, kurang ke, sama dengan kosong? Sama kan? Sama dengan kosong. Ini yang tengah-tengah tadi tu. Okey, middle one. So, kita pindah dulu. X kuasa 2 tambah PX tolak 2X tambah 9 sama kosong. Make sure jadi bentuk lazim dulu. Bentuk lazim. Lazim. Bentuk am dulu. Bentuk am dulu. Dan baru kita guna B squared tolak 4AC equals to 0. So, first kali A kita 1. B kita ialah, awak tengok sini, perkali bagi X. Iaitu positif P negatif 2. Okay, perkali bagi X itu 4 P tolak 2. C dia ialah 9. So gantikan. P tolak 2 kuasa 2 tolak 4 darab A darab 9 sama dengan kosong. Okay. Yang ini nak kembang boleh guna KDK. Okay. Itu kuasa darab kuasa. Okay. Kuasa darab kuasa. Jadi P ni kuasa 2. Okay. Kuasa yang first ni P kuasa 2. Jadi P kuasa 2. Kemudian darab. Darab 2 darab negatif 2, negatif 4. Negatif 4 darab dengan P. Jadi
negatif 4Pi. Okay. Darab 2 darab negatif 2, negatif 4, darab Pi jadi negatif 4Pi. Ini yang tengah ni. Belakang kuasa, sebutan yang terakhir ni, negatif 2 ni kuasa 2 pula. Okay. Bukan negatif 4, positif 4. Belakang dapat negatif 36. Pi kuasa 2 tolak 4Pi, 4 tolak 36 jadi negatif 32 sama dengan kosong. So, tekan EQN. Okay, tekan EQN dapat apa? 8, 4, negatif, positif. 8 dengan negatif 4, betul? Sama? Okay, so dapatlah dua nilai-nilai mungkin bagi D. Nilai mungkin bagi okay, nilai ni maksudnya banyak lah. Bukan satu. Kalau dapat satu je nilai, maksudnya salah lah. Ini yang buat tu. Okay, boleh? Okay, nanti ambil gambar Kau gambar. Kasi tengok dekat video. Lalut-lalut ni. Alright, kita teruskan. 2007 kita 1, nombor 4. Rasakan persamaan kuadratik berikut. Okay, so awak boleh check dulu menggunakan PQN awak. A3, B5, C negatif 2. Awak akan dapat. Okay, nampak dia perpuluhan yang panjang yang berulang. So boleh dipecahan. Segi negatif 2. Okay, so kita boleh gunakan pemfaktoran yang macam biasa. Okay, 3x kuasa 2 tambah 5x tolak 2 sama kosong. Pemfaktoran macam biasa lah. Apa dia tu? Diam. Sekejap saya punya iPad ni buka gerak. Natasha dengan Mimi direct chat dekat dengan Salman. Berminat dengan Salman ke? Tanya apa tu dekat Salman. Aduh, itu keluar lagi. Sekejap. Saya Salman Orisa, jangan lupa. Oh, ni Salman baru. Saya Salman single. Aduh, hai korang ni. Tengoklah dulu dah hantar kat siapa tu. Buat malu je. Okay, so kita boleh buat EQM macam biasa. Kurungan, kurungan, kosong. 3x, x, 2, 1. 2, 1 tambah tolak x sama dengan 1/3, x sama dengan negatif. Oh, gunalah kalkulator Okay, so tu A, senang je. Guna EQN je. B, persamaan kuadratik hx squared plus kx plus 3 equals to 0. Mempunyai dua punca sama Allah. Soalan sama dengan tadi Dua punca sama. Yes. B squared tolak 4AC sama dengan kosong. Bezanya bukan cari nilai, dia nak ungkapkan H sebagai subjek. Yang depan ni subjek Dia nak tahu selepas ungkap, selepas express tu ialah subjek kita, perkara rumus kita. Sekejap.
Ah, sorry. Ada benda dalam hidung. So tak boleh buat aksi tu di depan khalayak ramai. Okey. Jadi kena express H dalam sebutan K. So H sebagai subjek nanti. Dua punca yang sama guna yang ini. H X kuasa 2 tambah K X tambah 3 sama kosong. Untuk belajar sesuka keluarkanlah A apa, B apa, C apa. Okey. Dalam exam T tak payahlah. Kalau dah biasa guna T tak payah guna. Untuk latihan kita buatlah. Dalam exam tak payah buat sebab apa? Sebab nak cepat. Okey. Jangan lambat-lambat sangat nanti dalam exam. Okay, jadikan H sebagai subjek. Jadi saya akan pindahkan negatif 12H ke sebelah kanan. Saya suka kalau subjek positif. That's just ni lah. Pindahkan 12 ke sebelah kiri balik. Di H sama dengan, pindahkan 12 12 ke bawah K, jadi K kuasa 2 per 12. Boleh kan B? Jelas everyone? We have another half an hour. Kalau soalan tanya, tak soalan kita teruskan. Masih senang kan? Okey. 2008 diberi bahawa negatif 1 adalah satu daripada punca persamaan kuadratik cari nilai P. Senang je. Kalau punca maksudnya awak boleh masukkan nilai negatif 1 ni dekat X nanti dapat kosong. Okey. Kalau negatif 1 boleh masuk dalam punca ni. Negatif 1 ni adalah punca awak boleh ganti dalam persamaan dekat nilai X ni nanti dapat kosong. Maksudnya dia memenuhi persamaan ini. Kalau dia punca maksudnya negatif 1 kuasa 2 tolak 4 darab negatif 1 tolak P sama dengan kosong. Dia gantikan je dalam tu sebab dia punca kan. So dia adalah X. Bila punca Y dia kosong. So Y ni kosong. Okay. So 1 tambah 4 jadi 5 tolak P sama kosong. So P sama dengan 5. Kalau confuse kan nak pindah-pindah tu, pindahlah P tu ke sebelah kanan. Jadi 5 sama dengan P. Bila 5 sama dengan P, maka P pun sama dengan 5. Okay, boleh? Mudah je. Boleh Easy, yes, easy. Sometimes ada easy, kadang susah lah. Okay, kita tengok sini. Dia kata dua punca yang berbeza. So, B square tolak 4AC more than, less than, equal to more than 0. Okay. Kalau dia kata dua punca yang nyata. Okay. Kalau kata dua punca yang nyata, awak kena guna lebih ataupun sama dengan tu. Okay. Dua punca yang nyata. Okay. Again, kalau dia kata mesti sebut julat. Cari julat. Sebab sini julat. Okay. Pindahkan dulu. Merah pula. X kuasa 2 tambah X tolak 2PX tambah P kuasa 2 sama dengan kosong. So, keluarkan dulu A apa, B apa, C apa. So, that awak tak tersilap. A dia ialah 1. Okay, perkali X ni, perkali X kuasa 2 ni, walaupun kosong kat sini, tak ada apa-apa kan. Ni ada nombor 1 kat sini. Okay, perkali dia adalah 1. B, depan ni positif 1. Belakang ni negatif 2P. Jadi 1 tolak 2P. Namanya Salman kopi ori. 1 tolak 2P. Salman Shopee, Salman Farisi, Salman Ori. Kenapa? Salman ni? 2, 3.
Okey, C, P kuasa 2. Jadi ganti dekat dalam B square tolak 4AC more than 0. Gantikan kes-kes single. 1 tolak 2 P kuasa 2 tolak 4 darab A darab C. Lebih pada kosong. Okey, jadi ini ke ini kita boleh gunakan K di K lagi sekali. Okey. Tolong kick pijah girlfriend tu cikgu. Sekejap, cikgu kick pijah girlfriend ni. Tak baik lah. Apa kick kawan ni lagi. Okey. So KDK kan dia 1 kuasa 2 ingat KDK kuasa. Okay, kuasa dulu 1 kuasa 2 jadi 1. KDK kuasa darab kuasa. Kuasa ni kuasa darab kuasa. Kadang-kadang seguna beruang ni lah. Okay, beruang KDK tu. So kuasa dulu 1 kuasa 2 jadi 1. Kemudian darab. Darab ni darab semua sebutan kat sini. 2 darab negatif 2P. Darab bukan kuasa 2 darab negatif 2P jadi negatif 4P. Darab 1 jadi negatif 4P. Okay. Kemudian last sekali kuasa. Last sekali. So yang belakang ni pula. Negatif 2P kuasa 2. Negatif-negatif jadi positif. 2 kuasa 2 jadi 4. P kuasa 2 jadi P kuasa 2. Tambah 4P kuasa 2. Tolak balik P kuasa 2. Yang belakang ni. Tolak balik P kuasa 2. Jadi ini boleh cancel out jadi kosong. Itu tinggal negatif 4P lebih daripada negatif 1. P sama dengan P sama dengan apa? Cu, Farhana, Pija's girlfriend, Salman's ex Pijah less than quarter. Okay, 1/4. Very good. Very good. Yeah. Okay. Okay, jelas Cu okay lagi? Cu ni biar betul tak dah tidur dah ni. Yo je join kelas aku kan. Tapi tidur. Cu. Cu. Bangun Cu. Negative 4P squared ni from where? Yang mana? Yang ini ke yang ini? Yang belakang ni? Ni? Yang belakang. Ya, yang belakang ni from belakang ni lah. Minus 4AC ni. Minus 4. A kita 1. C kita P squared. Boleh? Kevin? Nampak? Okay. Natasha tanya, terangkan balik kenapa bahagi negatif kena tukar simbol. Okay, ini special case untuk ketaksamaan sahaja. Bila awak deal dengan ketaksamaan, okay, bila awak bahagi dengan nombor ataupun nilai yang negatif, okay, nilai yang negatif, macam ni awak bahagi dengan negatif 4 kan? Kan awak pindah maksudnya awak bahagi dengan negatif 4. Jadi bila bahagi dengan negatif 4, simbol kita akan bertukar. Ini akan jadi ini. Okay, boleh? Itu rule dia lah. Kalau macam ni, tukar jadi tu. Cuma yang selalunya student tak nampak ialah bila melibatkan log. Okay. Kadang-kadang kan, kadang-kadang lah.
Kadang-kadang kita dapat macam ni contoh log 0.5 X lebih besar daripada 2 contohnya. Okey, macam ni. Log 0.5 X X 0. X darab log 0.5 log 10 lebih besar daripada 2. Jadi kita pun pindahlah kan. Syok lah ni kan. Senang macam ni kan. Contoh. Lepas tu awak pun tekanlah kalkulator. 2 bahagi log 0.5. Cuba tekan. Dapat berapa? 2 bahagi log 0.5. Negatif 6.644 Nampak tak ni? Asalnya positif 2. Dah apa hal jadi negatif pula? Ha, kenapa? Sebab cuba tekan log 0.5 sahaja. Berapa nilai dia? Log 0.5 ialah negatif value kan? Jadi ramai student tak nampak. Ni nampak nampak macam positif je kan? Betul tak? Betul tak? Nampak macam positif je kan log 0.5 ni. Tapi kalau awak pindah over ketaksamaan ni tak tukar. Tak tukar, so salah. Okay? Jadi kena waspadalah. Bila awak pindah log, awak kena check log awak tu positif ke negatif. Tak tahu log yang positif, tanya. Log yang positif dia atas daripada 1. Ni log yang positif. Dia trik kat situ betul. Log yang kurang daripada 1, nilai dia negatif. Kalau log 1, kosong. Okay, log 1 tengah-tengah tu kosong. Lebih 1 positif, kurang daripada 1 negatif. Negatif log darab dengan something, bawa pergi sebelah jadi apa? Negatif log darab something, bawa sebelah jadi apa? Negatif log darab something. Darab K. Sama dengan 2. Contohnya ni log 5 contoh. Contoh. Macam ni. Bila bawa sebelah jadi 2 per negatif log 5. Darab pindah jadi bahagilah. Tapi, tapi satu lagi, kalau dia bagi negatif, bingung dah, simple je ni. Negatif log ni darab dengan K. Jadi nak K, kita pindahlah. Ni kan darab kan? Ni kan darab kan? Dia pindah jadi bahagi. Itu je. Tapi dia akan tukar simbol sebab apa? Sebab ni negatif. Tapi kalau kat sini, log 0.5. Macam tadi log 0.5 tu. Nilai dia dah memang negatif. So awak negatif kan nilai yang negatif akan jadi nilai yang positif. Benda ni akan jadi positif. So tak payah tukar simbol. Log 0.5 lah kalau bahagi dengan log 0.5. Negatif log 0.5. Macam gitu.
Faham? Sebab dia negatif dengan negatif. Jadi positif. Okay. Ni log nantilah. Pada. Ni. Okay. Boleh ke negatif log dalam kalkulator? Boleh? Negatif log 5. Negatif log 5. Macam ni kah? Ke log negatif? Ni log negatif 5. Bagi contoh je tadi. Bagi contoh je. Log saya dah buat dari tu. Nanti awak masuk dalam grup tu kan. Awak tengok kat atas tu ada. Ya, log apa? Log tu kena ada nilai lah belakang tu. Log negatif memang tak boleh. Nilai ni mesti positif. Kalau buat 0.01 bahagi negatif log sahaja, memanglah mass error. Ini pun mass error juga. Sebab tak ada nilai ni apa? Okey. Kalau tak log 1 kosong. Log 1 nilai dia kosong. Bahagi kosong dapatlah infinity mass error juga. Okey lah, dah. Kita fokus. Tinggal lagi 5 minit. Salman Ori tanya, ada soalan tu dia cakap cari julat nilai X dengan fx ialah negatif. Itu maksudnya A dia negatif ke? Tak. Maksudnya adalah nak cari julat nilai X bila graf dia di bawah paksi X. Bukan graf dia senyum. Dia nak julat nilai X bila fx negatif. Fx negatif. So dekat bawah ni. Apa X dia? Daripada sini sampai sini. Between here and here. Kalau graf dia terbalik, kalau graf dia terbalik, kalau graf dia bentuk masam, negatif, dah luar lah. So, X dia ke sini, X dia ke sini. Boleh? Salman Ori? Okay. Alright. Tengok kesamaan. Kita dua nantilah. Okay. Kita dua nanti kita buat perempuan lah. Okay. Persamaan kuadratik mempunyai dua punca berbeza. Lagi nampak tak? Soalan dia sama je. Ulang je. So B squared tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Nantilah buat sendiri Mempunyai dua punca sama. B squared tolak 4AC sama dengan kosong. Awak buat sendiri nanti. Senang je. Oh dah habis. Nak buat apa ni? Buat kita dua ni. Last Okay ni last. Kita dua. Kanan tu awak buat. Okay, persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama kosong mempunyai punca-punca H dan K. Dengan keadaan H lebih besar daripada K. Cari nilai H dan K. Apa dia ni? Oh. Cuba tekan dalam kalkulator EQN. A1, B negatif 5, C 6. Dapat apa? Dapat 32 kan? Tak. Dapat 32 tu tak? Jadi X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 kosong. Faktorkan. Kalau guna EQN dapat X sama dengan 3
X sama dengan 2. Masukkan balik dalam kurungan. Pindahkan balik 3 pindah kiri, 2 pindah kiri. X tolak 3, X tolak 2. Jadi dengan keadaan H lebih besar daripada K. So yang ni mestilah H. Ini mestilah K sebab H lebih besar daripada K. Jadi H ialah 3, K ialah 2. Soalan ni boleh pakai alfa beta tu ke? Boleh? Okay. Salah satu cara lagi adalah kita boleh guna alfa beta tu. Boleh? Cari alfa beta. Kita tahu H dengan K ialah punca-punca dia. Kita buat HTP. Iaitu H tambah K sama dengan negatif B per A. Awak boleh salin dua-dua lah nanti ya. Awak boleh guna cuba dua-dua cara. Okay. H tambah K sama dengan negatif B per A. So H tambah K sama dengan negatif B. B kita ialah negatif 5. Okay. A 1, B negatif 5, C dia 6. So negatif 5 bahagi 1. Ya. H tambah K ialah positif 5. Ini HTP. Buat HDP pula. H darab K. Okay. H darab K sama dengan C per A. Okay. C per A. Yang ni cikgu guna HTP dan HDP. HK sama dengan C per A. C kita ialah 6 per 1. So 6 je lah. Okay. So awak ada dua persamaan. Ini macam ni. Bila ada dua anu yang nak cari, mesti ada dua persamaan yang perlu diselesaikan. Jadi kita boleh jadikan H sebagai subjek. Pindahkan K. Dan masukkan dalam persamaan yang kedua. Di 5 tolak K. Darab K sama dengan 6. Akan dapat 5K tolak K kuasa 2 sama dengan 6. Nampak tak complicated dia? Memang lama ni. Pindahkan semua ke sebelah kanan. Jadi K kuasa 2 tolak 5K. Okay, guna kuadratik. Ni just to prove boleh carilah. Okay. K hidung 2. Patah balik. Tapi boleh carilah. Boleh gunalah. Okay. Jadi 5 tolak 2 H3. 5 tolak 3 H2. Panjang ni. Betul lah panjang. Tapi boleh gunalah maksudnya benda tu. Okay. Just tunjuk je boleh guna benda ni. Walaupun tak appropriate lah for this type of question eh. Uno cut reverse. Jadi saya kecilkan je. This is just another option yang awak perlu tahu boleh guna tapi tak payah guna eh. Okay. So untuk A1 awak guna sebelah kiri. Itu kita test eh. Okay. 2. Cari jurat nilai X jika X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 lebih besar daripada 0. Okay. So ni. What is this? Is this persamaan kuadratik? Mana julatnya? Mana julatnya? Hai tanya yang mana? Hai tanya yang ni ke yang bawah ni? Saya buat 2 lebih besar daripada K. Ini. Taklah. Tak. Apa tu?
Bukan, dia nak nilai. Cari nilai. Sekejap, hai tengah tanya yang A1. Nak cari nilai, bukan cari julat. Kat mana dia kata cari julat? Cari nilai H. H ialah 3. Cari nilai K. K ialah 2. Yang ini, H lebih besar daripada K. Dia nak tunjukkan bahawa H ni punca yang lebih besar. Kan tengok dia 3 dengan 2 kan? Okay, 3 dengan 2. Jadi, H tu yang besar lah, yang 3 lah. K tu yang 2. Beza kaedah kanan ni tak payah buat pun tak apa. Dia sejak cakap, kata boleh guna HTTP, HDP tu. Cuma untuk soalan ni panjang. Okay, untuk soalan ni panjang lah. Ada dua cara-cara. Tapi yang ni tak payah buatlah panjang. Okay, saya guna. Biasanya kalau kita guna HTTP, HDP ni untuk yang ada anu tu. Yang dekat soalan ni ada alpha, ada beta. Yang tu guna HTTP, HDP. Okay. Soalan bentuk persamaan kita belum ada je. Oh ni ada. Lagi. Okay. So tadi saya tanya ini apa dia? Ramai dah jawab tadi. Ini adalah ketaksamaan kuadratik. Sebab ni kuadratik, ini tak sama. Lebih besar. Jadi ketaksamaan kuadratik. Jadi tiga step tadi ingat. Yang pertama apa? Yang pertama kita cari punca. Dah jumpa ke belum punca dia? Dah jumpa dah. Ni. 3 dengan 2. Yang pertama dah siap. Nombor 2. Lakar. Student siapa student dia tahulah. Student dia mesti lakar. So A kita 1. Dia mesti senyum. Okay. Kata tidur lambat ni. Senyum kan. A1 je. Sini 2, sini 3. Okay. Dan yang ketiga, tengok fx kita. Lebih besar daripada kosong. Fx lebih besar dari kosong ni. Belah atas. Very good. Korek belah atas. Korek belah atas. Jadi awak fikir, nak buat simbol macam mana, awak fikir, awak letak X kat sini. Betul, X dengan 2 ni sana. X ni lebih kecil daripada 2. Awak letak X kat sini. X ni lebih besar daripada 3. X lebih besar daripada 3. Perlu tanda sama dengan tak kat sini? Tak perlu sebab soalan tak ada sama dengan. Kalau ada sama dengan sini, awak letak sama dengan. Okay, boleh? Nombor 2 ni, ketaksamaan kuadratik. Beres? Alright. Okay, last kali. Dengan menggunakan. Kenapa ada bunyi kat sini? Alamak. Okay. Pengaruh Korea terlalu banyak kepada X pijah. Rakaman dalam grup. InsyaAllah. Besok lah. Malam ni nak tidur. Dengan menggunakan nilai H dan K dari A1, bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca H tambah 2 dan 3K tolak 2. Okay. Jadi yang ni again, awak boleh guna dua cara. Yang pertama, awak boleh guna HTTP dengan HTTP. HTTP, nak bentuk je guna HTTP. HTTP kita apa? H tambah 2
tambah 3K tolak 2. Ini punca dia. Punca dia H tambah 2 dengan 3K tolak 2. So kita tambahkan lah. Ni tambah ni. Tambah. Kita ganti nilai. H 3 tambah 2. Ini boleh potong. Jadi kosong. Lepaskan. Tambah 2 tolak 2 kosong. Jadi 3 itu H tambah 3 darab K. K 2 kan. 3 darab 3 darab 2. 3 tambah 3 darab 2. Sorry. 6 tambah 3 jadi 9. So, HDP kita adalah 9. Cari HDP darab H tambah 2 darab 3K tolak 2. Nak kena kembang ke? Perlu kembang tak? Aisyah? Ija? Anissa? Afwan? Yes. Tak payah kembang. Menyusahkan kerja. Okay. Masukkan nilai. H kita ialah 3. So 3 tambah 2. 3 darab 2 tolak 2. 5. 6 tolak 2 jadi 4. Jadi 20. So HTP kita ialah 9. HTP kita ialah 20. HTP 9. HTP kita ialah 20. Okay. Jadi guna rumus yang saya cakap tadi. X kuasa 2 tolak HTP X tambah HTP. Terus sesuka kurungkan benda tu. Sebab kalau dia negatif, awak letak negatif dalam tu. Dan baru tengok apa yang berlaku dengan simbol dekat sebelah dia. X kuasa 2 tolak HTP kita ialah 9X tambah HTP 20. Menggunakan 9X tambah 20 sama dengan kosong. Dah terbentuk dah persamaan kuadratik yang baru. Nampak? Cara nak bentuk persamaan kuadratik. Ini masih yang senang. Boleh susah lagi. Susah nanti kita buat minggu depan. Okey. Boleh? Ada soalan? It's 12 already. I want to see my baby. Oh, 10. Nak beli tilam. Okey, boleh Alright. Doakan sekaya dan bahagia. Okey. Jumpa minggu depan, insyaAllah. Alright, siapa yang exam? Siapa yang exam? All the best. Okay, selamat malam semua. We end our class with tasbih, kifarah dan surah. Saya tak bahagia ke? Oh boy, Syu diam tadi tiba-tiba baru ni. Bahagia, kekal bahagia lah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, A- very good. Keep it up. Saya nanti push for A pula, insyaAllah. Alright, Sufyan. Taman hari ni famous lah. Sufyan. Lama tak jumpa Sufyan. Sufyan okey ke tu? Nanti DM cikgu. Sufyan. Kalau dah hilang dah. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye Natasha. Bye Salma. Bye Pija. Bye Ayah. Bye Camelia. Bye Tira. Bye Aina. Bye Nakia. Bye Iqbal. Bye Aina. Assalamualaikum.